Pasukan Homeboy akan mati seterusnya ataupun pasukan Homeboy sebaliknya akan pulang dengan kaki mengesok. Jadi kita akan terus meluncur masuk ke dalam lane of dawn untuk saksikan perlawanan yang kedua antara pasukan Selangor Ejaya menentang Homeboys. Saya tak boleh lah kalau dengan meluncur tu hati saya dah berdebar-debar dah. Tapi nampak tak ada masalah untuk seketika. Tapi ada masalah untuk Pancake mendarat damage dengan agak kuat pada fasa awal game ini. Ya, tetapi saya rasa dia adalah terimaan damage yang berbaloi sebab dia memastikan di mana Super Gorgeous jangan terima banyak sangat damage percuma menyebabkan dia okey. Tapi sekarang ni nampak gayanya tertangkap sedikit. Terpaksa menggunakan flicker. Guardians Barrier yang begitu cantik telah pun memaksa flicker. Mungkin akan menjadi masalah apabila turtle pertama akan muncul sebentar sahaja lagi. Tapi sekarang ini kita melihat kegaduhan di antara kedua-dua gol ini di bahagian atas. Nampaknya kali ini untuk Rizal mempunyai sikit sebanyak kelebihan, berjaya untuk mendapatkan sedikit goal plating. Saya suka dekat sini di mana Warlord menggunakan Gord sangat-sangat defensif dia punya setup emblem. Yes, walaupun dia gunakan mage sebagai dia punya base emblem, tetapi dia letak tenacity dan juga defense dekat dia punya build menyebabkan mungkin dia boleh selamat sedikit menentang dengan Hayabusa. Tapi saya nak tengok sama ada dia akan buat item defense ataupun tidak. Ya, tapi boleh dikatakan beliau juga memberikan tanda hormat yang agak tinggi kepada kemampuan Super Skies menggunakan Hayabusa ini. Dan sekarang ini poking damage dilakukan terlebih dahulu ke atas Zon. Oh, Zon nyawa yang agak rendah. Tak boleh nak buat apa. Terus menjadi first blood diberikan kepada Super Skies. Satu pick off yang pantas, yang kemas. Homeboys tidak berjaya untuk memberikan apa-apa respon yang cukup baik sebentar tadi. Walaupun sekarang ini kurang daripada 5 start sahaja lagi sebelum turtle pertama untuk hidup. Nampak seperti kelebihan ada kepada pasukan Selangor Ejaya. Adakah akan digunakan ataupun tidak? Jujur saya cakap, saya takut nak cakap benda ni, tapi saya akan cakap juga. Saya bila nampak Super Skies menggunakan Hayabusa, harapan untuk Selangor Ejaya untuk menang dalam game ni adalah sangat-sangat tinggi. Dan lagi, Warlord, kita nampak game pertama tadi tak boleh nak menangkan perlawanan hanya disebabkan Riser dan juga Warlord sentiasa dicari oleh Super Skies. Saya rasa kali ini akan jadi jauh lagi susah untuk menjaga mereka. Tapi sekali lagi Homeboys yang mempunyai kelebihan daripada pegangan objektif dekat sini dengan berjaya untuk mendapatkan turtle yang pertama. Adakah sejarah akan berulang sekali lagi di game pertama? Homeboys mendominasi daripada fasa early game, mid game sampailah kepada late game. Adakah Selangor Ejaya terpaksa bertahan dengan agak lama? Sekarang kita tengok dekat kawasan EXP lane nampak seperti sempat ada benang sedikit, tapi nampaknya neutralize dengan clearkan minion yang terakhir kat situ. Maksud sekali daripada segi pergerakan gameplay, pasukan Homeboys nampak seperti sama. Dan kali ni pun sama juga. Super Skies dia cuba untuk menangkan daripada segi farm. Kalau kita tengok daripada segi level, sebenarnya dimenangi oleh Chibi. Jadi agak-agak menarik dekat sini. Super Skies dia kena cari lagi farm untuk challenge balik Chibi. Ya, dan apa yang lagi menarik sebenarnya untuk game yang kedua kali ini, nampaknya kedua-dua pasukan mereka sebenarnya memberikan ruang kepada goal laner mereka dan juga ESP laner bergerak dengan lebih berdikari, which is mereka tak adalah terlalu roaming ke goal lane, tak ada juga terlalu bergerak ke ESP lane dan memberikan ruang kepada ESP laner mereka dan juga goal laner mereka untuk berdisiplin. Tapi lihatkan boleh sempat, tak boleh nak apa-apa, terus menerima shadow kill dan menggugurkannya begitu saja. Tapi Chibi, lihatkan pula bagaimana Chibi cuba untuk bergerak ke arah bawah, tapi nampaknya hanya sekadar menghalau Super Gorgeous ke belakang. Ya, dan kita juga kena lihat kemampuan rumah masing-masing dekat sini. Bagaimanakah Zon ingin menangkap Super Skies dan bagaimanakah Pancake ingin menangkap Chibi daripada segi team fight. Walaupun bagaimanapun Guardian Barrier yang cantik daripada Zon sekali lagi dekat sini memaksa Spek untuk melompat terlebih dahulu. Sememangnya akan jadi sangat suka untuk Zorn walaupun dia boleh menggunakan wild charge untuk cuba untuk preemptively tangkap siapa. Walaupun Zorn dia ada reaction speed yang sangat-sangat laju, tapi Super Skies reaction speed dia juga sangat-sangat laju dan saya rasa macam kalau dia berjaya untuk tahan sekalipun, hanya kalau ada Riser dan juga Chibi kat situ serentak mengeluarkan damage kepada Super Skies baru boleh melakukan sesuatu, ataupun secara tak sengaja Super Skies terkena stun daripada Warlord yang akan menyebabkan mungkin susah sikit untuk Super Skies nak lakukan apa-apa dalam game ni. Turtle terus saja dimulakan oleh pasukan Homeboy. Chibi level 8, Super Skies level 7. Jadi ini semestinya akan menjadi turtle yang percuma disebabkan tak ada saingan langsung daripada Super Skies. Tapi adakah mereka akan cuba membalasnya dengan menjatuhkan Rizal? Pancake mencuba, tidak berjaya untuk menangkap Rizal. Masih lagi cuba untuk melakukan pertahanan di bahagian atas. Rotasi terus saja dilakukan oleh Homeboy untuk melakukan pertahanan, tetapi nampaknya tiada paksaan daripada kedua-dua pasukan untuk melakukan apa-apa engagement. Itulah situasi yang kita boleh nampak, bola kena sepak dengan bola.
bola kena sepak dengan bola. Tapi kalau kita tengok sebenarnya untuk kedua pasukan sekarang, untuk pasukan Selangor Red Giant untuk game kedua ni sebenarnya mereka dah meneliti macam mana permainan pasukan Homeboyz. Lihatkan macam mana mereka terpaksa mencari Walot terlebih dahulu, tapi Walot sempat lagi untuk melarikan dirinya. Tapi lihatkan pula bagaimana Zon cuba lagi untuk menjarakkan kedudukan ahli pasukan Homeboyz yang lebih daripada dikejar. Tapi sekarang Chibi agak tersekat, tapi selesaikan sebenarnya akan dijatuhkan. Peggy terpaksa ditumbangkan, double kill terus diberikan kepada Chibi. Ini boleh dikatakan denda yang begitu baik dilakukan oleh pasukan Homeboyz, terus membenarkan mereka mendapatkan 2 kill keseimbangan untuk game yang kedua, terus membenarkan mereka mendapatkan kelebihan sebanyak 1,000 gol dan nampaknya juga akan berjaya membawa pulang menara yang pertama. Saya macam nak puji Chibi, tapi selepas saya puji Super Skies, dia tak buat apa-apa. Jadi saya akan menahankan diri saya untuk cakap perkara yang baik tentang sesiapa saja. Saya hanya akan cakap okey lah. Ini takut red card ke ataupun trap card? Red card. Red card. Okey. Sekarang ni pada minit yang ke-6, Homeboyz nampaknya mula mendapatkan rentak. Mereka sekarang ni cuba untuk menemani Rizal supaya untuk memberikan tekanan lebih besar lagi pada fasa awal game. Tapi lihatkan bagaimana Super Gorgeous akan digugurkan. Tapi masih lagi sempat untuk melarikan diri. Nyawa yang agak rendah. Chibi cuba untuk masuk. Super Gorgeous akan dikejar. Super Gorgeous cuba lagi untuk membentangkan dirinya. Tapi lihatkan boleh package untuk memberikan bantuan. Tapi Super Gorgeous telah pun ditumbangkan. Pasukan Homeboyz masih lagi cuba untuk mendapatkan Peggy nyawa yang agak rendah. Tak boleh nak ke mana-mana. Terus memberikan double kill kepada Rizal. Super Saikai cuba untuk memberi ruang. Tapi nampaknya tak boleh nak buat apa-apa. Apa yang terjadi tadi? Kerja sama daripada pasukan Homeboyz lebih baik, tapi ya, ada beberapa perkara yang boleh dipersoalkan untuk Selangor Red Giant, terutamanya Pancake belum lagi menyelah ataupun memberikan prestasi yang menakjubkan untuk game yang kedua ini. Agak merisaukan kalau inilah prestasi beliau pada hari ini. Walaupun turtle yang seterusnya terus saja dimulakan oleh pasukan Homeboyz, adakah akan menjadi turtle yang ketiga bagi mereka? Masa sekarang ni memang nampak seperti Selangor Red Giant mereka tak ada niat langsung untuk konteskan turtle. Jadi nampak seperti mereka dekat dalam mindset tak perlu nak lawan dekat dalam kawasan river. Just collect farm macam biasa je dekat kawasan minion dan juga jungle sendiri. Terpaksa sebab perbezaan level. Super Skies level 9, manakala Chibi telah pun mencapai level 12 dekat sini. Jadi perbezaan yang ketara, kalau nak memberikan saingan Retribution, rasanya jauh ketinggalan. Ya, betul sekali. Tapi sekarang kita berikan balik fokus kita di mana minit yang ke-7 sekarang. Untuk pasukan Selangor Red Giant, mereka seolah-olah ingin lagi bergerak dengan pasif, memberikan ruang kepada pasukan Homeboyz. Mungkin cuba untuk mencari ruang supaya pasukan Homeboyz melakukan kesilapan. Sebab kalau kita lihat, pasukan Selangor Red Giant mereka sentiasa cuba untuk memancing pasukan Homeboyz. Dan dekat sini saya rasa macam mereka dalam mindset macam game pertama tadi. Lama-lama mereka akan lakukan kesilapan. Just tunggu je. Masa sekarang ni memang nampak perbezaan di mana Pancake belum lagi dapat set upkan untuk pasukan dia. Tapi Zorn ada berapa kali cantik dia punya flicker dan juga dia punya wild charge untuk menghalang pergerakan daripada Selangor Red Giant. Dan Chibi biasa je lah. Saya tak nak puji lebih. Dia okey lah. Tapi jangan lupa kali ini Chibi menggunakan assassin. Kali ini mereka boleh pergi berbagai backline. Agak bahaya sebenarnya. Tak nak puji. Percubaan yang agak berani. Tapi sekarang untuk pasukan Homeboyz, mereka cuba untuk mencari rentak permainan sekarang. Tapi untuk pasukan Selangor Red Giant masih lagi cuba untuk mempertahankan kedudukan mereka. Bagaimana dengan turret yang telah pun berjaya dapatkan di bahagian bawah oleh Chibi. Selangor Red Giant. Pancake cuba untuk melakukan tangkapan ke atas zone. Tapi lihatkan sempat penalty zone yang dibuka cuba dapatkan Gorgeous. Tapi lihat dari belakang Chibi cuba masuk. Tapi Gorgeous masih lagi mampu untuk menjaga kedudukan dirinya. Chibi agak tersasar sebenarnya skill dia tadi. Agak tersasar tapi tidak mengapa. Sekarang ini pada minit yang ke-8 Homeboyz 4,000 kepada bahagian hadapan. Kali ini jarak yang lebih ketara lagi pada fasa early game. Dan kalau ini berterusan, mungkin Selangor Red Giant tak sempat pun untuk mencapai power spike semula untuk memberikan serangan balas. Tapi untuk Selangor Red Giant ini bukan first time. Bukan kali pertama. Game tadi pun mereka dah terkena situasi yang sama. Selagi mereka boleh defend, selagi itu akan jadi keadaan yang bagus. Tetapi apa yang Karl Chris ni cakap, perbezaan besar adalah kali ini Chibi menggunakan assassin. Kali ini ada cara untuk dia pergi ke kawasan belakang, buat benda yang sama apa yang Skies buat, tetapi kepada Super Red dan juga Super Zark. Dan sekarang Super Skies jumpa Rizal. Rizal nyawa yang agak rendah masih lagi mampu. Tak boleh nak buat apa. Rizal terus digugurkan oleh Super Skies. Tapi lihatkan boleh Zon cuba untuk mencari ruang yang ada, tapi Super Gorgeous cuba untuk mencari ruang untuk melarikan diri. Tapi lihatkan macam mana sempat. Dan juga Chibi untuk mencari ruang. Super Gorgeous masih lagi mampu untuk mempertahankan dirinya. Chibi terpaksa berada pada kawasan tersebut. Tapi lihatkan pula daripada arah belakang Zon melakukan satu zoning ada. Tapi lihatkan pula bagaimana Pancake. Satu tangkapan yang sangat cantik. Chibi terpaksa melarikan diri terlebih dahulu. Lihatkan pula sempat terpaksa memastikan fikir yang ada untuk melarikan diri. Tapi lihatkanlah bagaimana pertelingkahan tadi menyebabkan tiada sebarang nyawa itu makan selain daripada Rizal.
Super Skies bermain-main dengan api, dengan nyawa yang rendah, tapi masih lagi ingin melakukan poking terhadap Chibi. Tapi adakah ianya akan memberikan impak yang besar? Tidak. Homeboys masih lagi berjaya untuk menyelamatkan Chibi sebentar tadi. Kalau sesiapa tak nampak dekat situ pujian yang sangat tinggi untuk alamak kalau puji. Tak apa. Puji kepada Zorn. Zorn, ya? Sebab dia flicker kemudian dia wild charge menghentikan perangkat Selangor Red Giant. Kalau tak confirm pasukan Homeboys akan mati. Sampai tu je saya akan puji Zorn. Lepas ni dah tak cakap dah. For the record, Zon masih lagi satu kematian. Jadi kita kena lihat bagaimanakah prestasi beliau selepas ini. Lot mula ditarik oleh pasukan Homeboys. Adakah hanya sebagai umpan, sebagai Selangor Red Giant untuk keluar daripada tempat persembunyian. Disebabkan itu nampak seperti objektif mereka buat masa kini. Ya, dan sekarang kalau kita lihat untuk pasukan Homeboys, mereka cuba lagi untuk memaksa keluar pasukan Selangor Red Giant, cuba juga untuk mendapatkan lot pada kali ini. Tapi lihatkan bagaimana pasukan Selangor Red Giant, mereka seolah-olah tidak termakan sebenarnya dengan umpan yang dikeluarkan oleh pasukan Homeboys. Kali ini kita nak melihat Zon conceal tapi dah ditimbungi oleh Gorgeous. Oh, agak berbahaya sebenarnya untuk Super Gorgeous. Nyawa yang agak rendah tak boleh nak ke mana-mana, terus digugurkan terlebih dahulu. Tapi lihat bagaimana pancake daripada belakang serta kawasan yang kemas. Tapi pancake immortality telah pun dipecahkan, terpaksa beredar daripada kawasan tersebut, memberikan ruang pula untuk pasukan Homeboys memberikan fokus mereka mendapatkan lot pada ketika ini. Rasa macam Chibi dah lama dah dia simpan dendam. Ya. Dah lama dia rasanya dia macam main rank seorang-seorang, dia practice dia macam korang tunggu. Korang cakap Frederick Martins. Tunggulah bila pas cakap tak apalah pakai lens. Lancelot is back dengan KDA 2 kill kosong kematian dan juga 3. Jangan puji lebih sangat. Tak banyak sangat. Sikit. Biasa je. Ya, biasa je ni. Tak lebih-lebih. Dan sekarang ni untuk pasukan Homeboys, mereka berjaya untuk mendapatkan lot. Kita nak lihat bagaimanakah push yang akan dilaksanakan oleh mereka. Bagaimanakah mereka akan menggunakan lot ini sebaik mungkin untuk mendapatkan kawalan map secara sepenuhnya. Ya, dan kalau kita lihat sekarang perarakan lot yang pertama buat pasukan Homeboys akan melalui di bahagian bottom lane. Adakah dengan adanya lot pada kali ini, pasukan Homeboys akan terus menekankan perlawanan dan menamatkan permainan? Tapi masih lagi awal. Lot ini tidaklah cukup kebal sebenarnya untuk menumbangkan inhibitor turret yang ada. Tapi lihatkan di bahagian atas, Chibi mungkin cuba untuk mencari ruang yang ada. Tapi lihatkan pasukan Selangor Red Giant, maafkan saya, di mana mereka sekarang berikan fokus di bahagian bottom lane, cuba untuk menghalang lot tersebut daripada mula menyentuh turret yang ada. Dan kita juga nak melihat apakah impact Super Z dekat sini. Bagaimanakah Astro Rico beliau akan memberikan damage poking dengan lebih awal lagi untuk menghalau Homeboys untuk memasuki pekarangan rumah mereka. Lihat berjaya melakukan pertahanan dengan begitu baik. Homeboys hanya mampu untuk bertahan di kawasan luar sahaja, menantikan wave minion seterusnya yang berterima di bahagian bawah. Adakah akan menjadi fokus? Wow, sebab penalti zone yang sangat baik. Nampaknya pasukan Homeboys terus mencari ruang yang ada. Super Red telah ditumbangkan terlebih dahulu. Super Gorgeous telah menjatuhkan. Chibi mendapatkan double kill dari situ. Dia akan boleh bagi pada pancake nyawa yang agak rendah. Tapi Super Skies mengeluarkan OG Shadow Kill yang ada, cuba untuk mencari ruang. Tapi Super Skies tak boleh nak buat apa. Ryzen terus menumbangkan Super Skies. Dan sekarang hanya tinggal Super Zack dan juga pancake yang akan mempertahankan base mereka. Sekarang ni kita nampak perubahan yang sangat-sangat besar pasukan Homeboys. Adakah boleh menggunakan ketidak peluang ini untuk endkan perlawanan? Sepat berada bahagian depan pasukan Super Zack tadi dah keluarkan damage secara percuma. Pancake terpaksa ke belakang. Dan sekarang ini bahagian tengah, Ryzer berjaya untuk jatuhkan dan Chibi ke depan. Wow, agak bahaya sekali. Pancake nyawa yang agak rendah. Tapi lihatkan bagaimana pancake telah dijatuhkan terlebih dahulu. Zod immortality dapat dibesarkan, tapi Homeboys terus menekatkan perlawanan ini, mendapatkan satu mata sama dengan pasukan Selangor Red Giant. 1-1. Homeboys bangkit semula di pusingan yang kedua. Kali ini berjaya menutup game dengan lebih kemas lagi. Kali ini Chibi kembali dengan Assassin membawa kemenangan. Rasa seperti sekelip mata sahaja dalam 13 minit. Pasukan Homeboys menunjukkan yang sepatutnya game pertama tadi mereka menang. Sekarang 1-1. Lagi satu perkara yang Selangor Red Giant perlu fikirkan. Chibi boleh menggunakan Assassin dalam best of 3 ini. Ya, bukan hanya sekadar utility tank, tapi juga kena ingat Chibi juga berbahaya menggunakan Assassin. Dan ini mungkin akan mengubah sedikit sebanyak corak drafting untuk pusingan yang ketiga. Tak sabar saya nak memulakannya. Come on lah, dia ditunjuk sikit Nescafe dekat situ dan kita boleh nampak betapa hangatnya perlawanan ini. Sebagai game pertama untuk minggu kali ini, sememangnya kita nampak impact yang sangat-sangat besar. Dan betul-betul 13 minit tu rasa macam sekejap je. Tapi kalau ini boleh dikatakan dilakukan secara berterusan, saya rasa ini juga akan memberikan masalah yang besar kepada pasukan-pasukan yang lain yang akan menghadapi Homeboys. Sebab kebiasaannya drafting untuk Chibi dapat diramal dengan senang.
Tapi kali ini menunjukkan satu kemungkinan yang tak boleh nak diendahkan. Lihat bagaimana penggunaan Lancelot beliau sebentar tadi. Memang rasa macam dia simpan dendam. Ya, betul. Saya nak minta maaf lah kat Super Skies. Saya puji sekali je terus. Sekarang kita akan tengok lah dekat dalam game ni. Most valuable player untuk pasukan Homeboys bukan Daddy Hood tetapi Chibi. Chibi tak lain tak bukan. Seperti tadi lihat bagaimana beliau melakukan zoning. Lihat bagaimana beliau bermain dengan lebih agresif. Laku berjaya untuk melakukan apa-apa. Kita tengok dekat situ. Siapa dia bengkai Chibi kat sini 4-0-4. Dah lama dah dia tahan nak pakai Lancelot. Dalam game ni tak mati langsung. Hanya Sky Guardian Helmet sahaja sebagai model pertahanan dekat sini. Tapi ianya masih lagi membenarkan beliau untuk bertahan dan juga bergerak lincah di bahagian hadapan bersama dengan Thunderbelt untuk memperlahankan pergerakan musuh, menyebabkan sesiapa saja yang tertangkap oleh beliau sedikit sukar untuk menyelamatkan diri sendiri. Ya, sebab apa lagi satu dia nampak sebenarnya kat Chibi dalam game tadi. Walaupun kita sebenarnya nampak macam dia tersasar skill, tapi sebenarnya bukan tersasar skill, tapi dia cuba cari player lawan yang ada dekat belakang. Jadi dari satu kat situ tak nampak sebenarnya skill dia salah. Tak, dia sengaja je. Kalau kita tanya dia pun cakap, Chibi kenapa skill tak sengaja je. Bukan. Mana tahu ada orang kat belakang, awak tak tahu. Kalau awak boleh kan nampak map, saya tak nampak. Dan sekarang ni kita akan tengok item, tengok mic check. Kita akan tengok apa lepas ni. Kan? Jadi dalam masa 3-2-1, inilah dia. Ini. Oh. Memang ya cuy. Tak cuy. Aku tak mau KFC rasa hambang lah cuy. Petang ada ni. Ada kuah lemak, masak lemak. Aku nak Kita belah mana ni Pak? KFC. Belah kanan. Ada banyak tau. nanti skateboard aku pakai turbo. Pantai. Okey, dengar. Tapi apa-apa pun kita kena bergantung kepada Call. Disiplin. Ini Saya nak Lagi. Lagi. Nah, mati lagi. Wah. Lagi. Kau nasun. Ayo Musa masuk. Sama aku saw. Tarik guys. Okey. Langsung. Ambil bawah. Sama-sama respect lagi kita. Sama-sama belum. Boleh bos, serius. Aku tolong. Mati. Boleh. Tahu. Kita boleh dengar daripada mic check. Ingatkan awal-awal tu nampaklah stres sangat berbual pasal makan. Saya lapar sekarang. Kan? Masih lagi tenang, masih lagi santai, masih lagi berjaya untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan kedua mencari Matesi. Kenapa tu lah, Fel? Match time dia. 1-3-2-4. Kalau dia 1-2-3-4 kan cantik. Ya, lebih cantik lagi. Tapi dia apa? Ini dah boleh dikatakan dah cukup cantik permainan yang dipamerkan oleh Homeboys sebentar tadi. Kita juga dapat melihat bagaimana Chibi bermain dengan begitu baik menggunakan Lancelot. Tetapi persoalannya dekat sini, adakah ini dibantu dengan fakta yang di mana Pancake tidak menyelah pada hari ini? Pergerakan Chibi nampak seperti agak bebas. Walaupun sepatutnya bouncing ball daripada Pancake lah yang akan menjadi masalah terbesar kepada Chibi. Ya, betul. Sebab setiap kali bila kita nampak macam mana tangkapan Pancake di game yang kedua, daripada game yang pertama dia sebenarnya nampak Pancake macam tak menyelah, di mana setiap kali dia cuba untuk pick off, cuba untuk cari ruang mendapatkan player pasukan Homeboys, dia seolah-olah macam tersasar ataupun mungkin dia sebenarnya tersilap langkah. Macam mana sekalipun kita boleh nampak di mana untuk Homeboys mereka tak ubah apa banyak sangat pada bahagian awal game. Mereka banyak pertukaran dekat mid game transition kepada endkan game tersebut. Dan kalau kita tengok daripada drum kat sini, adakah disebabkan ambil Lancelot kat sini yang menyebabkan Selangor Raja macam terpaksa ambil Hayabusa? Kita akan tengok dulu untuk pasukan Homeboys mereka punya build dekat sini. Dan saya rasa antara yang perlu kita shout out kan adalah Tenacity, di mana Tenacity bukan sahaja dekat zone tapi Ryzel dan juga Warlord. Kita nampak Ryzel dah tangkap dua-dua, tapi mereka berjaya untuk managekan Ogi Shadowkill tersebut. Kalau kena sekalipun dia share damage. Bukan share terima kasih. Berkongsi damage keluaran daripada Ogi Shadowkill. Dan saya rasa ini adalah satu aspek yang baik untuk pasukan Homeboys di bidang kerjasama yang telah dipamerkan tadi. Bukannya untuk Super Skies tak berjaya tangkap damage itu, tetapi damage berjaya dikurangkan bersama-sama oleh ahli-ahli pasukan Homeboys yang lain. Dan ini menyebabkan kenapa perbezaan kalau nak dibandingkan dengan Lancelot. Disebabkan itulah kenapa kita melihat Chibi mengambil Lancelot terlebih dahulu sebelum dilepaskan kepada Hayabusa. Dan kalau tengok daripada segi itemization juga dekat sini, di mana sempat dia just buat item defense saja, tapi sememangnya Bruno kita nampak dah banyak naik dekat meta, dan saya rasa dia ada disebabkan Great Dragon Spear ni yang menyebabkan dia boleh survive walaupun dalam keadaan yang sangat susah. Bukan itu sahaja, tetapi juga kemampuan Brunei untuk mendapatkan snowball effect pada fasa awal game juga
agak membahaya sebab sekali ianya telah pun dimulakan, agak sukar untuk diberhentikan kalau anda tidak mempunyai high ground hero. Dan bercakap tentang high ground hero, ya, Novaria adalah high ground hero dekat sini, tetapi tidak mampu untuk melakukan tugasan dengan lebih baik. Kalau nak dibandingkan seperti Fasa, seperti Novaria dekat sini, itu yang menjadi masalah besar. Walaupun saya rasa macam Superzak gunakan Novaria dengan bagus, Ya. tapi macam mana yang saya tanya tadi dekat dalam game, adakah terlalu awal untuk dia mengambil Novaria? Kan, sebab memang boleh nampak macam dah nampak dia punya mid lane, okeylah kita ambil lane slot. Tapi to be fair, banyak mid lane macam Farsa dan sebagainya pun macam masih match up yang okey untuk lane slot. Jadi dekat sini saya rasa untuk Selangor Red Giant, dia bukanlah pada itemization yang salah, Ya. tapi saya rasa macam kita betul-betul kena tengok rotation. Macam mana Chibi masih boleh dapat level advantage berbanding dengan Super Skies, walaupun Super Skies dapat first blood, dapat first kill tadi. Saya rasa daripada permulaan game juga lihat bagaimana pada minit-minit yang terawal lagi Flicker daripada Pancake dah pun berjaya didenda oleh pasukan Homeboys. Ini secara tak langsung rotasi daripada Homeboys pada fasa awal game yang membenarkan mereka mendapatkan kelebihan dengan lebih besar. Ini menyebabkan Selangor Red Giant tidak berjaya untuk mencari tempo mereka. Ya, betul. Dan masa yang sama juga, kalau kita lihatkan pula daripada sudut Roma antara kedua pasukan, kita dapat lihat bagaimana sebenarnya Zon dengan Pancake dua-dua mereka bergerak dengan agresif. Tapi daripada segi bagaimanakah pencapakan skill tersebut, daripada kita lihat pada untuk Pancake sentiasa lari daripada skill yang mana tu Zon. Kita nampak macam ni sebenarnya dia tahu nak open map, zoning dia dan juga positioning dia sangat-sangat kemas dan memberikan sebenarnya ruang demi ruang untuk pasukan Homeboys. Boleh katakan ada fight yang menang dan kalah disebabkan Zord. Ya. Sama ada dia yang mulakan perlawanan ataupun nampak macam ramai daripada pasukan Homeboys kena kejar. And Zon antara player yang sebenarnya untuk Grok gunakan flicker dengan ulti tu, dah banyak player kita nampak dia orang buat kesilapan. Tapi Ya, dalam game tadi Zon tak lakukan kesilapan pun. Boleh dikatakan permainan yang cukup baik, tapi sekarang ni kalau kita melihat kepada heat map di antara kedua-dua jungler Chibi dan juga Super Skies, di mana kalau kita melihat kepada Chibi lebih memberikan fokus kepada objektif, manakala untuk Super Skies terpaksa memberikan fokus lebih lagi kepada bahagian side lane dekat sini, disebabkan perbezaan level mereka. Yang menarik sebenarnya antara minit 9 hingga 13, Chibi tak pergi langsung dekat kawasan orange buff Super Skies. Dia kalau pergi pun dia pergi check dekat kawasan purple. Bahagian orange dia tak masuk pun. Tak perlu, disebabkan kalau berjaya untuk mendenda purple buff Super Skies, saya rasa lebih berbaloi dan lebih membahaya lagi. Dan saya rasa ini juga antara punca kenapa Super Skies boleh dikatakan ketinggalan level dengan agak ketara. Ya, saya rasa macam saya pun tak pastilah kalau Chibi berjaya untuk curi farm daripada Super Skies masa Super Skies berjaya untuk dapatkan kill pertama, ataupun Super Skies dia just tak aktif untuk curi farm daripada Chibi. Sebab pada pertengahan game tadi, bukan pertengahan lah, katakan macam lepas nak masuk turtle kedua, Ya. saya menyangkakan Super Skies ada advantage daripada segi level, tapi Chibi ada advantage. Jadi saya rasa perlu kaji balik tengok macam mana rotation dia, ataupun kita kena cakap solid yang memang Lancelot dia punya clear farm jauh lebih laju daripada Hayabusa. Saya ingatkan macam okey, kalau dia laju pun takkanlah sampai satu level beza laju dia. Saya rasa itu ada satu aspek yang boleh dipertimbangkan, tapi satu lagi yang kita kena perhatikan adalah bagaimanakah pergerakan Zon sebentar tadi. Bagaimanakah beliau mungkin memerhatikan pergerakan Super Skies. Jadi, tanpa buang masa, apa kata kita melihat highlight yang dibawakan khas oleh ROG untuk melihat kembali apa yang telah terjadi di pusingan yang kedua. Ya, sebab kalau kita lihat tadi, walaupun pada awal permainan nampak macam Super Skies dia berjaya untuk mendapatkan mata demi mata, berjaya untuk pasukan Selangor Red Giant juga mendominasi permainan. Tapi apa yang kita boleh nampak, walaupun tadi diperlihatkan sebenarnya Chibi, kalau kita lihat macam mana level dia lebih tinggi, Chibi sebenarnya dia bukan memberikan fokus untuk mendapatkan kita kata purple buff ataupun orange buff daripada Super Skies, tapi sebenarnya dia lebih banyak join kepada team fight. Dia tahu bila masa dia perlu join team fight. Dia tak ada melakukan sebarang curian sebenarnya daripada farming yang ada daripada pasukan Selangor Red Giant, berbalik kepada pasukan Super Skies pula, di mana Super Skies dia kerap memberikan fokus untuk melakukan farming demi farming dan menyebabkan dia sebenarnya kurang masuk ke dalam team fight. Saya rasa boleh ditranslatekan dekat sini. Setiap kali Chibi melakukan rotasi sebagai jungler bersama dengan pasukan berjaya untuk membuahkan hasil. Tapi manakala untuk Super Skies apabila melakukannya, belum tentu lagi kill akan berjaya dimiliki. Belum tentu lagi untuk mendapatkan kelebihan. Sad to say, tapi Roma difference. Ya. Yeah. Boleh tengok perbezaan. Bila kita tengok highlight ni, macam mana Pancake dengan Zon dia punya perbezaan. Zon dia tak harapkan sangat dia punya ulti pun. Dia punya dinding pun dah cukup dah untuk cakap okey, dah tak ada tempat untuk awak melarikan diri. Jadi dekat sini memang pada pendapat saya, kalau nak mudahkan, nak bagi summary, memang perbezaan dekat Roma punya role.